Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan belajar bab 1, pengenalan kepada penyiasatan saintifik, fokus kepada subtopik 1.4, penggunaan alat pengukur, kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat. Ada 5 perkara penting yang akan kita belajar dalam subtopik ini. Yang pertama, penggunaan alat pengukur yang betul. Kita akan belajar mengukur panjang, menyukat jisim, mengukur masa, menyukat suhu, menyukat arus elektrik, menyukat isi padu air. Seterusnya kita akan belajar penggunaan alat pengukur yang lebih jitu. Kita akan belajar mengukur panjang, menyukat jisim, menyukat masa, menyukat suhu, menyukat arus elektrik. Kita juga akan belajar dengan mendalam tentang angkut linear dan tolok skru mikrometer. Seterusnya ralat. Kita akan belajar tentang ralat sistematik dan ralat rawak. Seterusnya, membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar. Anggaran yang kita akan belajar tentang luas, jisim dan isi padu. Dan bahagian terakhir, teknologi dan inovasi dalam alat pengukuran. Sekarang kita akan lihat penggunaan alat pengukur, kejituan, kepersisan, kepekaan dan juga ralat. Untuk tujuan pengukuran, alat pengukur yang berbeza diperlukan bagi mengambil data dalam sesuatu eksperimen. Kita perlu memastikan alat pengukur yang betul untuk mengukur dengan persis dan jitu kuantiti panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik. Di dalam topik ini ada 3 istilah yang penting yang pelajar kena tahu, iaitu kejituan, kepersisan dan kepekaan. Jom kita lihat satu persatu. Kejituan. Kejituan ialah kebolehan alat pengukur untuk mendapatkan bacaan menghampiri atau menepati nilai sebenarnya. Apakah maksud kepersisan? Kepersisan ialah kebolehan alat pengukur memberikan bacaan yang hampir sama apabila pengukuran diulang. Dan maksud kepekaan ialah kebolehan alat pengukur mengesan perubahan kecil sesuatu kuantiti yang diukur. Sekarang kita lihat penggunaan alat pengukur yang betul. Kita akan belajar mengukur panjang, menyukat jisim, mengukur masa, menyukat suhu, menyukat arus elektrik dan menyukat isi padu air. Kita lihat mengukur panjang terlebih dahulu. Panjang ialah jarak di antara 2 titik. Jadi jika ada 2 titik, satu dekat sini, satu dekat sini, jarak di antara 2 titik ini kita kenali sebagai panjang. Unit SI panjang ialah meter, M kecil. Panjang juga boleh diukur dalam milimeter, mm, sentimeter, cm atau kilometer, km. Ini ialah alat untuk mengukur panjang, iaitu pembaris dan juga pita pengukur. Rajah berikut ialah cara mengelakkan ralat paralaks. Semasa menggunakan pembaris, mata pemerhati hendaklah berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan ralat paralaks. Ralat paralaks wujud disebabkan kedudukan mata yang tidak betul semasa mengambil ukuran. Jadi, yang mana satu kedudukan mata yang betul? Yang ditanda raib. Jadi, jika kamu ingin mengambil bacaan, mata mestilah berserenjang dengan skala bacaan. Okey, bukan dekat sini ataupun dekat sini ya. Seterusnya, menyukat jisim. Jisim sesuatu objek ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalamnya. Unit SI bagi jisim ialah kilogram, kg,
Contoh alat pengukuran jisim yang digunakan pada zaman dahulu ialah dacing. Ini adalah alat untuk menyukat jisim. Ini adalah neraca tuas. Dan ini adalah neraca 3 alur. Sekarang kita akan lihat mengukur masa. Unit SI bagi masa ialah saat, S kecil. Unit lain masa termasuk minit, jam, hari, bulan, tahun, dekad dan sebagainya. Jam randik dapat mengukur tempoh masa dengan kejituan 0.1 saat atau 0.2 saat. Ini adalah jam randik, iaitu alat untuk mengukur masa. Cara untuk menggunakan jam randik ialah kita tekan di bahagian atas tu ya. Okey, untuk mula kita tekan. Contoh mengambil masa 10 aina lengkap. Dah selesai kita tekan. Okey, kita rekod masa dan tekan lagi sekali untuk reset kosong. Seterusnya menyukat suhu. Suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Unit SI ialah Kelvin, K besar. Darjah Celsius biasanya digunakan sebagai unit ukuran suhu dalam kehidupan. Ini adalah alat untuk menyukat suhu. Ini adalah termometer makmal. Termometer makmal dapat menyukat suhu dengan kejituan 1 darjah Celsius. Ini pula ialah termometer klinik. Termometer klinik dapat menyukat suhu dengan kejituan 0.1 darjah Celsius. Menyukat arus elektrik. Ammeter digunakan untuk menyukat arus elektrik dalam sesuatu liter. Okey, pelajar boleh lihat ini adalah rajah ammeter. Di sini kita lihat ralat sistematik dan ralat rawak. Ralat sistematik, ralat sifar, ada dua ralat sifar positif, yang ini pula alat sifar negatif. Ralat rawak, ralat parallax. Okay, pelajar boleh lihat ini adalah tombol pelarasan sifar. Ini adalah cermin anti-parallax, mengelak ralat parallax. Seterusnya menyukat isi padu air. Silinder penyukat digunakan untuk menyukat isi padu air. Ralat parallax berlaku apabila mata pembaca tidak berserenjang dengan skala bacaan. Jadi, apabila kamu ingin mengambil bacaan pada silinder penyukat, mata kamu mestilah berserenjang dengan skala bacaan. Ini adalah kedudukan mata yang betul. Yang ini kedudukan mata yang salah. Begitu juga yang paling bawah ya. Kamu nampak ni melengkung kan? Bukan baca yang melengkung yang atas ya. Mesti bahagian dasar. Okey, yang bahagian dasar ni lah bacaan yang sebenar. Untuk mengambil bacaan pada silinder penyukat, cikgu letakkan sehelai kertas putih di belakangnya dan mata cikgu berserenjang dengan skala bacaan. Okey, ataupun separas ya. Seterusnya kita lihat penggunaan alat pengukur yang lebih jitu. Kita akan belajar mengukur panjang, menyukat jisim, menyukat masa, menyukat suhu dan menyukat arus elektrik. Kita mulakan dulu dengan mengukur panjang. Ada dua alat yang akan kita belajar dengan lebih lanjut, iaitu angkuk vernier dan tolok skru micrometer. Ini adalah angkuk vernier dan ini adalah tolok skru micrometer. Angkuk vernier digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter luar, diameter dalam dan kedalaman sesuatu objek. Bahagian terkecil bacaan angkuk vernier ialah 0.01 cm atau 0.1 mm. Oleh itu, angkuk vernier lebih jitu berbanding dengan pembaris yang hanya dapat mengukur bacaan terkecil sehingga 0.1 cm atau 1 mm. Okey, kita boleh lihat sini pengukuran objek bulat dengan angkuk vernier. Sekarang pelajar boleh lihat yang ini ialah skala utama dan yang ini ialah skala vernier. Okey, kita nak ambil bacaan yang pertama. Okey, yang dalam ya. Kita tengok di mana nilai kosong pada skala vernier berhenti. Ini nilai pada skala vernier
Okey, yang dalam ni pada skala utama. Jadi kita tengok nilai kosong pada skala vernier ni dia berhenti di mana? Dia berhenti selepas 3.1, 3.2. Okey? Dia berhenti selepas 3.2. Jadi bila dia berhenti selepas 3.2, pelajar akan tulis 3.20. Right. So kita akan tambah dengan apa kejap lagi? Kita akan tambah dengan, okey, sekarang kita tengok skala vernier segaris dengan skala utama 0.02 cm. Alright? So dekat sini. Nampak 0.01, 0.02. Jadi kita tulis dekat sini 0.02 dan kita terus tambah 3.20 tambah 0.02, kita dapat 3.22 cm. Seterusnya kita lihat ralat sistematik disebabkan oleh pengukuran menggunakan alat pengukur yang kurang tepat. Contohnya, terdapat ralat sifar pada alat pengukur, ralat yang disebabkan oleh orang yang melakukan pengukuran atau faktor persekitaran. Ralat sifar boleh ditentukan apabila angkup vernier dirapatkan. Baiklah, untuk menentukan ralat sifar positif, ralat sifar dibaca dari tanda kosong pada skala vernier. Tapi di sini kita lihat dahulu ya, tiada ralat sifar. Okey, kejap lagi kita akan lihat ralat sifar positif dan ralat sifar negatif. Kalau tiada ralat sifar ni, nilai kosong pada skala vernier, okey, segaris dengan nilai kosong pada skala utama. Okey, nampak kan dengan jelas? Kalau dia segaris, maka tiada ralat sifar. Ralat sifar positif pula apabila nilai kosong pada skala vernier berada di sebelah kanan. Okey, berada pada sebelah kanan nilai kosong pada skala utama. Okey, so yang ni skala vernier, kosong dia di sebelah kanan daripada skala utama, kosong skala utama ni. Okey, sekarang kita tengok yang segaris antara skala vernier dengan skala utama. Yang segaris ni pada nombor 3 ni kan. Okey. Jadi garis ketiga pelajar boleh nampak, baca dari tanda kosong pada skala. So dia akan jadi 0.03 cm. Untuk menentukan ralat sifar negatif, ralat sifar dibaca dari tanda 10 pada skala vernier. Okey, yang skala vernier ni kita tengok kosong dia berada di sebelah kiri. Yang atas ni skala utama, yang bawah ni skala vernier. Kosong dia berada di sebelah kiri daripada kosong skala utama. Right? Dia berada di sebelah kiri. Kalau dia berada di sebelah kiri, maksudnya ini adalah ralat sifar negatif. So kita akan baca daripada 10 ni ya. Kita baca dari tanda 10 dan garis ke-6 yang segaris. So bila garis ke-6 ni yang segaris, kita akan buatkan nilainya 0.06 cm dan letakkan tanda negatif. Untuk mendapatkan bacaan sebenar, ralat sifar perlu diambil kira. Jadi bacaan sebenar, ambil bacaan angkup vernier, kita tolak dengan ralat sifar. Sekarang kita akan belajar tentang tolok skru mikrometer. Tolok skru mikrometer digunakan untuk mengukur ketebalan dan diameter objek kecil seperti kertas, rambut dan lain-lain. Bahagian terkecil bacaan tolok skru mikrometer ialah 0.001 cm atau 0.01 mm. Oleh itu, tolok skru mikrometer adalah lebih jitu daripada angkup vernier dan pembaris. Skala vernier mengandungi 50 bahagian. Satu senggatan skala vernier ialah 0.01 mm. Okey, yang dekat sini ialah skala utama. Kat sini ialah skala vernier pada tolok skru mikrometer. Sekarang kita nak ambil bacaan tolok skru mikrometer. So ini skala utama 0, 1, 2, 3. Okey, nampak kat mana? Nampak ada anak panah dekat sini kan? Kita nak baca di mana?
So, tengok di mana ia berhenti sebelum skala vernier. Okey, skala vernier start dekat sini kan? So, dia berhenti di mana? Selepas 3.5. Jadi, kita tulis 3.50. Okey, kita nak tambah dengan apa kejap lagi? Okey, ini adalah skala vernier. Kita tengok nilai yang segaris dengan skala utama. Okey, skala vernier ni, nilai yang mana satu segaris dengan skala utama. Nampak dekat sini kan? Ni yang segaris. Ni ada anak panah, jelas kan? So, ini 35, 36, 37, 38. Right? 38. Jadi, 38 ni kamu darabkan dengan 0.01. Jadi, dapatlah 0.38 mm. Jadi 3.50 yang skala utama ditambahkan dengan 0.38, maka kamu akan dapat 3.88 mm. Racah 1.16 adalah cara betul mengambil bacaan. Kedudukan mata pembaca perlu berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan ralat paralaks berlaku. Okey, ini adalah kedudukan mata yang tepat di mana ia berserenjang dengan skala bacaan. Okey, bukan yang di bawah ni ataupun yang di atas ni ya. Rajah 1.17 adalah ralat sifar tolok skru mikrometer. Kita ada di sini tiada ralat sifar positif dan ralat sifar negatif. Ralat sifar tolok skru mikrometer boleh ditentukan apabila rahang tolok skru mikrometer ditutup sepenuhnya. Untuk mendapatkan bacaan sebenar tolok skru mikrometer, ralat sifar perlulah diambil kira. Jadi bacaan sebenar ialah bacaan tolok skru mikrometer tolak ralat sifar. Jom kita lihat tiada ralat sifar. Apa maksud dekat sini? Okey, apabila nilai kosong pada skala utama segaris dengan nilai kosong pada skala vernier. Tadi pelajar dah tahu yang ini ialah skala utama dan yang ini ialah skala vernier. Jadi apabila nilai kosong pada skala utama segaris dengan nilai kosong pada skala vernier, maka tiada ralat sifar. Ralat sifar positif apabila nilai kosong pada skala vernier ini berada di bawah nilai kosong pada skala utama. Yang garis ni ialah nilai kosong pada skala utama. Jadi, apabila nilai kosong pada skala vernier ini berada di bawah nilai kosong pada skala utama, jadi ini adalah ralat sifar positif. Jadi, kita lihat yang segaris berapa nilai dia. Dekat sini. So, yang segaris ialah 0.01 Jadi pelajar akan letak nilai positif 0.01 mm. Ralat sifar negatif berlaku apabila nilai kosong pada skala vernier berada di atas nilai kosong pada skala utama. Nampak kan? Ini nilai kosong pada skala vernier berada di atas. Ini nilai kosong pada skala utama. So berada di atas, maka ini adalah ralat sifar negatif. Yang segaris berapa nilai dia? Nampak ni kosong, ni 1, ni 2. Jadi pelajar tulis negatif 0.02 mm. Angkup vernier digital dan tolok skru mikrometer digital dapat mengukur bacaan dengan lebih tepat dan jitu. Okey, yang ini pelajar boleh lihat angkup vernier digital dan yang ini ialah tolok skru mikrometer digital. Menyukat jisim. Penimbang digital mengukur bacaan jisim dengan lebih tepat dan juga jitu. Ini adalah penimbang digital. Menyukat masa. Jam randik digital lebih tepat daripada jam randik biasa kerana dapat mengukur masa sehingga 0.01 saat, manakala jam randik biasa dapat mengukur masa sehingga 0.1 saat sahaja. Ini adalah jam randik digital. Menyukat suhu. Termometer digital dapat memberikan bacaan suhu dengan lebih tepat dan jitu
kerana dapat menyukat suhu sehingga 0.1 darjah Celsius. Oleh itu, termometer digital digunakan di klinik-klinik kini. Ini adalah gambar termometer digital. Menyukat arus elektrik. Emitter digital memberikan bacaan arus elektrik dengan lebih tepat dan jitu kerana dapat menyukat arus elektrik sehingga 0.01 ampere. Ini adalah emitter digital. Seterusnya kita lihat ralat. Kita akan belajar lebih lanjut ralat sistematik dan ralat rawak. Ralat sistematik. Ralat yang mala pada sesuatu alat pengukur yang diperoleh setiap kali pengukuran. Contohnya ralat sifar dan alat pengukur yang tidak jitu. Bagaimana cara mengatasinya? Mengendalikan eksperimen dengan berhati-hati, mengulangi eksperimen dengan menggunakan alat pengukur yang berbeza. Ralat rawak. Ketidakpastian pengukuran yang disebabkan oleh pemerhati semasa membuat pengukuran. Contohnya ralat parallax, kecuaian pemerhati semasa mengambil bacaan dan salah teknik. Apakah cara mengatasinya? Yang pertama, mengurangkan ralat dengan mengambil bacaan ukuran untuk beberapa kali dan mengambil nilai bacaan purata. Yang kedua, mengurangkan kesan ralat parallax. Mata pemerhati hendaklah berserenjang dengan skala alat pengukur. Sekarang kita akan belajar membuat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar. Apabila alat pengukur yang sesuai tidak dijumpai oleh seseorang saintis semasa menjalankan kajian atau penyiasatan saintifik, cara yang terbaik adalah dengan membuat anggaran terlebih dahulu. Kemudian, barulah diikuti dengan penggunaan alat yang lebih tepat dan jitu. Sekarang kita akan lihat membuat anggaran luas. Luas ialah besar sesuatu kawasan. Unit SI untuk luas ialah meter kuasa 2. Okey, yang ni ialah meter kuasa 2 ya. Untuk objek sekata, luas boleh diukur menggunakan rumus. Contohnya, luas segi 4 ialah panjang darab lebar. Untuk objek tidak sekata, luas boleh dianggarkan menggunakan kaedah kertas graf. Sekarang kita nak anggarkan luas sehelai daun. Okey, ambil daun dan letakkan di atas kertas graf. Okey, yang ni 1 cm darab 1 cm ya. Jadi, tandakan rait pada petak yang lengkap dan juga petak yang separuh atau lebih daripada separuh lengkap. Kirakan jumlah petak bertanda rait dan rekodkan keputusan anda. Okey, contohnya untuk daun ini luasnya ialah 23 cm persegi. Seterusnya membuat anggaran jisim. Jika jisim bagi 100 helai kertas ialah 500 gram, maka jisim sehelai kertas dianggarkan 5 gram. Maksudnya 500 gram bahagi 100, maka dapatlah 5 gram. Seterusnya membuat anggaran isi padu. Isi padu objek sekata dapat dikira menggunakan rumus, manakala objek tidak sekata perlu dianggarkan menggunakan kaedah sesaran air. Sekarang kita nak kira isi padu. Ini adalah objek sekata. Nampak panjang, lebar dengan tinggi dia sama. 4, 4, 4. Jadi isi padu ni ialah tinggi darab lebar darab panjang. Maka 4 darab 4 darab 4 dapatlah 64 cm padu. Ini untuk objek sekata. Untuk objek tidak sekata, belajar tengok isi padu awal air berapa? 15 cm padu. Bila kita letakkan objek tidak sekata, iaitu batu kan, batu ni dia bergerigi kan, bentuknya tidak sekata. So bila kita letakkan batu, nampak aras air menjadi 23 cm padu. Macam mana kita nak kira isi padu batu? Kita ambillah isi padu akhir, kita tolakkan dengan isi padu awal. Jadi isi padu akhir ialah 23 cm padu, tolak isi padu awal 15 cm padu, maka kita dapat 8 cm padu. Inilah isi padu batu. Sekarang kita lihat teknologi dan inovasi dalam alat pengukuran. Menyukat tekanan darah menjadi begitu mudah dengan monitor tekanan darah digital.
Dengan bantuan alat ini, pesakit yang mengalami masalah tekanan darah dapat mengetahui bacaan tekanan darah yang tepat dalam hanya beberapa saat tanpa perlu ke hospital atau klinik. Cikgu harap semua pelajar telah memfaham subtopik 1.4. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.